sebenarnya itu bukan mayat Tok Janggut. Habis tu mayat siapa? Assalamualaikum geng. Hari ni kita nak cerita pasal tokoh pahlawan Kelantan yang digelar sebagai Tok Janggut. Okay, nama sebenar Tok Janggut adalah Haji Mat Hassan bin Munas. Beliau dilahirkan pada tahun 1853 dekat Kampung Jeram, Pasir Putih, Kelantan. Beliau mendapat pendidikan pondok dekat Kelantan dan Mekah. Bekerja sebagai petani dan peniaga. Antara faktor yang Tok Janggut ni nak menentang British adalah, pertama, British ni sejak memerintah Kelantan, British memperkenalkan cukai. Pelbagai cukai yang dikenalkan seperti cukai tanah, cukai pokok yang berbuah, cukai pokok kelapa, cukai haiwan. Jadi cukai-cukai ni membebankan rakyat. Bukan itu sahaja. Antara sebab yang Tok Janggut ni nak menentang British ni adalah perasaan anti-British. Jadi sentimen anti-British ni kuat apabila Britain iaitu kerajaan Inggeris ni, dia telah menyerang Turki Uthmaniyah pada Perang Dunia Pertama pada tahun 1914. Jadi kerajaan Turki Uthmaniyah ni menyuruh umat Islam di seluruh dunia untuk berjihad menentang penjajah barat. Tok Janggut ni menyahut seruan untuk menentang penjajah barat dekat Pasir Putih, Kelantan. Jadi semangat jihad dia tu nak menentang penjajah barat. Selain itu, antara faktor yang Tok Janggut nak sangat tentang Britain ni adalah pembayaran cukai yang menyusahkan rakyat. Pungutan cukai yang dijalankan dekat pejabat daerah Pasir Putih, Kelantan ni dilakukan oleh seorang pekerja sahaja. Jadi disebabkan seorang pekerja, tenaga kerja yang terhad, telah menyebabkan ada pembayar cukai ni terpaksa menunggu berhari-hari nak bayar cukai saja. Tok Janggut dan pengikutnya terpaksa menunggu lebih kurang seminggu, telah menyebabkan mereka ambil keputusan untuk meninggalkan pejabat daerah tersebut dan balik ke rumah masing-masing. Mereka enggan bayar cukai sebab dah terlalu lama menunggu untuk bayar cukai. Pada 29 April 1915, Sarjan Cik Wan Sulaiman ni diiringi oleh 6 anggota polis telah menemui Tok Janggut. Dan pada waktu yang sama tu, Mat Hassan ni telah berucap di hadapan kira-kira 1000 orang penduduk tempatan yang kebanyakannya bersenjata. Ketika tiba dekat kampung Akib tu, Sarjan Cik Wan Sulaiman ni telah menerangkan maksud kedatangannya dan menjemput Tok Janggut untuk berjumpa dengan ketua daerah. Jadi Tok Janggut ni pun bersetujulah dengan permintaan Sarjan Cik Wan Sulaiman ni. Tok Janggut ni tak mahu berjalan hadapan dengan diiringi oleh 6 anggota polis kat belakang dia. Menampakkan dia ni macam orang salah. Jadi semasa pertengkaran berlaku tu, Tok Janggut telah menikam Sarjan Cik Wan Sulaiman dengan keris, menyebabkan Sarjan Cik Wan Sulaiman ni meninggal dunia. Melihat peristiwa tersebut, 6 anggota polis ni tidak berani berlawan dan dibiarkan pergi oleh Tok Janggut setelah merampas senjata mereka. Dikatakan dalam sumber pengikut Tok Janggut sewaktu itu ada 2000 orang yang telah menyerang dan menawan Pasir Putih. Setelah Pasir Putih berjaya ditawan, Tok Janggut dan rakannya telah menumbuhkan kerajaan sendiri. Jadi, Engku Tun Ahmad diangkat sebagai Raja Pasir Putih, manakala Tok Janggut diangkat sebagai Perdana Menteri, Haji Said pula diangkat sebagai Timbalan Perdana Menteri. Mereka menduduki Pasir Putih selama 3 hari dan mengisytiharkan Pasir Putih ni bebas dari ancaman British. Jadi pihak Inggeris takkan nak duduk diam kan. Jadi pihak Inggeris ni telah melaporkan kepada Sultan Muhammad keempat, iaitu Sultan Kelantan pada masa itu. British ni bagi tahu dekat Sultan bahawa Tok Janggut ni telah memberontak dan nak ancam Sultan ni nak merampas tahta Sultan. Jadi pihak Inggeris ni juga menghalang utusan Tok Janggut yang nak menceritakan perkara yang sebenar. Tok Janggut sebenarnya dia tak nak pun tahta Sultan Muhammad keempat. Dia nak cerita benda yang sebenar, apa yang telah terjadi. Tapi pihak Inggeris ni telah menghalang segala utusan Tok Janggut ni ke Sultan. Jadi Sultan ni tak tahu cerita yang sebenar. Sultan ni dia murka kepada Tok Janggut dan dianggap Tok Janggut ni sebagai penderhaka. Jadi baginda ni mengeluarkan titah sesiapa yang dapat tangkap Tok Janggut serta rakannya
akan diberi wang hadiah. Harta benda Tok Janggut dan rakannya dirampas dan ada yang dibakar. Jadi Tok Janggut ni setelah menerima ancaman daripada Sultan, dia tak menyerah dan dia telah menyediakan satu kubu dekat Kampung Saring yang dikenali sebagai batas besar kubu Tok Janggut. Setelah mendengar persiapan Tok Janggut ni, Sultan Muhammad keempat, iaitu Sultan Kelantan pada masa itu, telah bermesyuarat dan telah meminta bantuan kepada kerajaan Inggeris bagi menghadapi ancaman Tok Janggut. Jadi British ni, dia tak menyerah. Dia hantar askar Sing dekat Kota Baru setelah dia ketahui yang Tok Janggut ni bakal menguasai balik Pasir Putih. Jadi tentera Sing yang dihantar oleh kerajaan Inggeris ni telah membakar rumah penduduk tempatan. Ini yang menyebabkan Tok Janggut marah. Jadi Tok Janggut ni dia menyerang kemah tentera pada waktu 3 pagi. Setelah menyerang tu, Tok Janggut serta pengikutnya telah kembali berundur ke kubunya di Kampung Saring. Jadi askar Inggeris ni telah menyerang kubu tersebut. Tok Janggut, pengikutnya serta rakannya berjuang bermati-matian menghadapi serangan tersebut. Walau bagaimanapun, Tok Janggut telah terkorban, manakala pengikutnya telah berjaya menyelamatkan diri ke Reman Selatan Siam. Mayat Tok Janggut kemudian diarak sekitar Pasir Putih sebelum dibawa Kota Baru. Mayatnya digantung secara songsang, iaitu kepala di bawah, kaki di atas, sebelum dikebumikan dekat Pekan Pasir Putih, Tumpat, Kelantan. Mengikut sumber, sebenarnya itu bukan mayat Tok Janggut. Habis tu mayat siapa? Okey, sebenarnya mengikut cucu sepupu Tok Janggut, iaitu Wan Asrul Aiman, yang berkata dalam sumber, Tok Janggut hanya mengalami cedera dekat bahu kirinya semasa kemuncak pertempuran dengan British. Kemudian Tok Janggut ni disembunyikan oleh pengikutnya dekat Hulu Kelantan untuk menyelamatkan dirinya. Setelah sembuh dari kecederaan dekat bahu dia, Tok Janggut ni kemudian berpindah ke Machang sebelum kedatangan tentera Jepun di Tanah Melayu. Mayat siapa yang sekeliling kota selama 3 hari tu? Berkata Wan Asrul Aiman dalam sumber, itu hanyalah rekaan British semata-mata untuk menakut-nakutkan orang Melayu supaya tak ada lagi kebangkitan orang Melayu kedua dekat negeri Kelantan. Dia nak tunjuk, inilah akibatnya kalau berani nak lawan pihak British. Kata Wan Asrul Aiman ni, sebenarnya ramai orang tak kenal wajah asli Tok Janggut ni dan hanya mendengar cerita mulut ke mulut. Kalau kita tengok fizikal dalam gambar mayat, adakah sedemikian rupa seorang Melayu asli? Wajahkah Tok Janggut yang mempunyai ilmu tinggi diaibkan sebegitu? Tok Janggut adalah Melayu Kelantan asli. Ibunya Cik Mah berasal dari Patani, manakala ayahnya Munas berasal Kampung Saring. Tidak ada mana-mana anak beranak Tok Janggut yang berupa Sing seperti dalam gambar tu. Jadi mungkin itu adalah askar Sing yang menyerang Tok Janggut. Kenapa Tok Janggut tak mengisytiharkan diri? Okey, berlaku satu pertemuan di mana Mat Kilau bertemu dengan Tok Janggut pada tahun 1966 dekat Kota Baru. Antara perbualan mereka adalah Mat Kilau ni berkata kepada Tok Janggut, tak mau keluar ke? Orang putih, iaitu British, dah balik. Jawab Tok Janggut, puak-puak kamu itu nak pilih orang putih. Biarlah mereka dah balik pun. Biarlah aku hidup macam ni. Jadi menurut Wan Asrul Aiman ni, ketika itu Tok Janggut dah pun berusia 116 tahun. Beliau memilih mendiamkan diri. Lagipun Tok Janggut ni dah tercapai hasrat dia untuk berjihad menentang Inggeris. Kan dia dah capai nak membebaskan Pasir Putih walaupun selama 3 hari sahaja. Itulah membuat satu kejayaan untuk dia berjihad untuk agamanya. Kesahihan sumber ni mungkin betul. Wallahu alam, hanya Allah yang saja mengetahui. Jadi apa yang kita boleh belajar daripada Tok Janggut ni adalah semangat dia. Walaupun ditindas oleh kerajaan Inggeris, Tok Janggut ni berani lawan. Berani dan semangat jihad dia sangat kuat menentang British. Dan pada masa tu kita tahu British ada senjata moden, tentera yang kuat. Tapi Tok Janggut ni dia tak gentar. Dan semangat berani dia tu kita patut ikut. Hampa boleh tulis apa pendapat hampa
Komen hampa tentang cerita Tok Janggut kali ni. Terima kasih sebab menonton.